Bila sebut pun bunyi lagu mana? Bunyi ngahak buat mana gurindam. Bunyi buat mana? Bunyi ngapok yang tak apa nak cerah. Berasal daripada kata Tamil, kirindam. Kirindam, maka dia jadi gurindam. Gurindam ni, gurindam 12 Raja Ali Haji. Gurindam ni dia kadang-kadang bagi dia 2 baris 1 rangkap. Dia berkaitan dengan beberapa fasa. Dia ada induk kalimat, ada anak kalimat. Kadang-kadang dia bukan 2 baris saja, dia ada satu jumlah baris untuk menggambarkan gurindam. Salah satunya gurindam alamat hari nak siang. Kalau tengok jenis-jenis gurindam ini. Cuma saya boleh baca sininya. Lepas ni kita bukan nak ngaji ni lebih lanjut, cuma ni sebagai pengetahuan awal. Jadi gurindam berasal daripada perkataan Tamil, kirindam. Maka jadilah gurindam. Kirindam. K-I-R-I-N-D-A-M. Kirindam. Tamil kan? Tamil dia kena dem. Kemudian yang keempat, seloka. Dia kata shiloka. Sanskrit, shiloka. Seloka, hiasan, hiburan. Masuk dia. Ini seloka, Pak Kaduk, seloka, Bayi Malang. Kalau awak biasa dengar lagu Ruslan Madu, seloka Pak Kaduk. Aduhai Malang Pak Kaduk, ayamnya menang, kampung tergadai, ada nasi dicurahkan, awak pulang kelaparan. Itu antara bentuk seloka. Okey, kita dah berkenalan dengan pantun syair gurindam seloka. Ada lagi motor kapta sejago. Kita kira ada 4 saja untuk puisi Melayu lama. Baik. Puisi Melayu moden. Saya kata dah tadi, the only one-nya ialah saja. Sebut saja, semua orang tahu. Kalau tak tahu saja, tak biasa dengan saja, tak rajin dengan saja, tu tak lama dah tu. Saya bagi masa seminggu, lepas tu tak ada dah dia. Kalau tak biasa dengan saja. Saat ialah satu genre yang cukup popular daripada dulu sampai sekarang. Saja dia apa tadi lah. Kata tadi dia pilihan kata-kata yang terbaik, itu susun cara terbaik menghasilkan satu tema yang mau disampaikan oleh penulis. Baik. Bila kita sebut tentang saja, saja pertama, kalau kita nak pergi pada sedikit sejarah, saja pertama dihasilkan oleh Omar Mustafa 1913, angan-angan dengan gurindam. Ini disahkan oleh pengkaji sastra bahawa sajak angan-angan dengan gurindam ini adalah sajak yang paling awal yang muncul di tanah Melayu pada ketika 1913, angan-angan dengan gurindam. Penulisnya siapa dia? Penulisnya ialah Omar Mustafa. Itu sedikit sejarah kita lah. Kemudian daripada 1913 dia senyap sebentar, muncul pula sajak-sajak pada tahun 1920-an, 30-an. Maka ni masa ni lahirlah penulis-penulis seperti Pungguk. Kalau saya masih ingat sajak Pungguk yang berjudul Keluh Kesah, waktu senja burung terbang, waktu adinda bersedih cita, hancur luluh di kalbu abang, mengenangkan adik di panah dewata. Dia sajak, tapi kalau kita tengok dia punya baris ni nak supaya apa? Waktu senja burung terbang dengan molek. Waktu adinda bersedih cita, hancur luluh di kalbu abang, mengenangkan adik di panah dewata. Okey, nak serupa dengan? Ya. Walaupun dia sajak pada masa itu, boleh kita kategorikan dia sebagai sajak, tetapi dia masih lagi mempunyai unsur-unsur ciri-ciri dengan
Dia tak lari lagi. Dia bukan tak boleh lari, dia takut lagi nak lari masa tu. Penulis masa tu pasal gerung lah, kata lari takut dia kata hang ni tak apa segar. Ya bagai-bagai zaman dulu ni, kita peringkat awal ni, bila kita nak buat satu-satu perubahan, kita akan rasa takut juga. Takut orang kata. Tak kata, jumpa dah orang tak segar ni. Sedangkan dia cuba nak menghasilkan sesuatu yang baru dalam bentuk puisi. Maka lahirlah Keluh Kesah Punggu. Tarikh saya tak silap saya 1920-an untuk Punggu ni. Apa ni saja Keluh Kesah. Masa lahirlah Kasmani Haji Arif, lahirlah 30-an ni. Kok sama, sastra negara pun muncul dah masa tu oleh awal. Tetapi saja ni kalau kita pergi Indonesia, dia lebih awal daripada kita. Indonesia ni. Lahirnya Khairi Anwar dengan Sajak Aku. Sajak yang cukup popular sampai sekarang. Dia buat masa tu tahun 30-an, tetapi orang baca, orang kaji sampai kali ni, orang akan tanya gini lagi, memang satu sajak yang cukup hebat yang tidak ada tandingnya. Sedangkan dia buat benda tu pada tahun 1930-an. 1930-an, tetapi hasilnya sampai kali ni orang masih lagi kaji dia. Aku tidak peduli apa ni, saya ingat nanya hujung ni kata ini, aku mahu hidup 1000 tahun lagi. Cuma dapat tak ingat, saudara Edi Ramli mungkin dia ingat. Aku dah Khairi Anwar. Antara nama-nama cukup popular menghasilkan puisi pada zaman itu. Waktu di Indonesia lah, cara melaku dia. Kita pergi ke Malaysia kita ni, muncul pada tahap mereka awalnya, sajak-sajak pada 30-an ni. Kalau sajak utama saya kata 1913, bila pergi kepada 20-an tu, dia sedang dalam proses pelarian antara puisi lama dengan puisi baru. Dia nak menghasilkan sajak puisi moden, tetapi dia masih lagi masukkan unsur-unsur puisi Melayu lama. Contohnya, tadilah dia masih menggunakan pantun sebagai bentuk dia. Ciri-ciri dia. Cuma dia beza antara sajak saya sebut Punggu tadi, Keluh Kesah tadi, dengan pantun. Beza dia ke apa? Beza apa tadi? Sajak Punggu dengan pantun. Apa beza dia? Sebab tu kita boleh kata dia pantun. Tetapi ciri-ciri dia pantun. Tak? Tapi dia tidak ada gapo dalam sajak tu. Banding dengan pantun. Dia tak ada gapo. Ya, dia tidak ada pembayang. Semuanya adalah baris. Itu hanya beza dia. Tetapi pak baris serupa. Rima akhir pun sama. Waktu senja burung terbang A. Waktu anda bercerita B. Hantulah di kabel abang A. Menang ke adik di panah di batal B. A, B, A. B. Rima akhir dia sama. Tetapi dari segi struktur, dari segi pembinaan sajak tersebut adalah tidak sama dengan okay. Kemudian pergi kepada 30-an. 30-an tu dia lagi sikit. Lepas tu masuk sajak 40-an, dia sudah pergi bebas daripada ikatan puisi Melayu lama, khususnya pantun. Dia sudah lari dah. Sudah ada 7, 8 baris satu rangkap. Lepas ni kita tengok contohlah dalam lagu tu. Saya cuma ayat cerita dia. Segi sejarah dia. Okey, dia lari dah. Bermula 40-an tu sudah lari. Penulis-penulis seperti Kasmani Haji Arif, penulis seperti apa ni, Allah, Pak Samad sendiri, penulis seperti Allah Akbar, Maksuri SN, dia sudah lagi. Tapi Maksuri SN ni masih lagi ada. Kita nampak kalau sajak dia tu, ada lagi ciri-ciri pantun dalam sajak dia. Nampak ada lagi bekas pantun. Cuma, kok takdilah dia tidak ada pembayang, dia sudah ataupun dia sudah membebaskan diri daripada jumlah perkataan. Kalau pantun kita tahu kan, pantun dia punya jumlah perkataan dia mesti berapa perkataan pantun satu baris? 4 hingga 5.
pulau pandan jauh ke tengah, gunung daik bercabang 3. Apa? Hancur badan dikandung tanah, budi yang baik dikenal juga. Dia pak dia jago. Sebab tu tak saya kata masuk visi penelitian tak pakai tadi. Dia jaga, kerana berangkatnya dia jaga. Dia jaga maksud ni lah. Jumlah perkataan dia jaga. 4 hingga 5. Lepas tu pula pulau pandan jauh ke tengah. Apa dia tu? Suku kata. Berapa suku kata dia? 8 hingga 12. Ada yang lebih sikit, ada yang kurang. Tetapi dalam lingkungan 8 hingga 12 suku, dia jaga, dia suka. Tapi dalam sajak dia tak jaga. Yang lebih pentinglah maksud yang mau disampaikan oleh penulis kepada pembaca. Dia terkira. Tapi masa puisi Melayu lama, pantun Syekh Abdul Karim, dia pentingkan bentuk tu. Dia kena jaga bentuk. Masa yang sama, dia juga nak menyatakan maksud. Nak menyatakan tema, nak menyatakan pengajaran. Tetapi dia jaga dari segi bentuk. Mana kalau sajak dia tak cara. Sebab tu kita panggil sajak berbentuk bebas. Dia tak cara. Asalkan apa yang disampaikan itu mesti sampai. Asalkan jumlah apa ni perkataan-perkataan dipilih atau kosakata dia, diksi dia tu dia jaga. Sebab itulah kata-kata yang paling baik. Kalau kita balik kepada maksud yang dinyatakan oleh S.T. Coleridge, the best one dia best order. Mana dia pilih perkataan tu, dia pilih habis dia tu. Kalau penulis ni, kalau Pak Samad dia punya puisi dia, nak boleh kata topik sasa, tu pukul 2-3 hari. Malah makin tahun pun ada, baru dia buat topik. Hak ni dia panggil proses penghamilan puisi. Puisi mengandung juga, penulis dia mengandung puisi. Dia tanya Pak Do Pak ni, dia mengandung lagu mana puisi dia. Kita jatuh nak mengandung, pakai kita mengandung puisi. Penulis dia mengandungkan puisi. Dia pakai, dia jatuh lama, mampu topik. Ada setengah juta topik. Dia peki. Lepas tahun mau dia buat topik, puisi dia. Daripada situ kita nampak dia punya mutu, kualiti sajak tersebut. Baik. Jadi sajak ini berkembang mengikut zaman. Kalau 40-an, zaman-zaman 40-an, sajak masa tu duk Jepun, ataupun duk baik dengan Jepun, ataupun duk pakai pro Jepun, slogan Asia untuk Asia, Asia Makmur Raya, hak Jepun. Maka sajak-sajak yang tak dihasilkan pada masa tu mestilah ikut Jepun. Tapi yang tak ikut Jepunnya, Jepun dia tangan pedal sesap. Jadi penulis-penulis masa tu, yang Masri SN, Kasmani Ajari masa tu, dia kena pilih puisi-puisi, perkataan-perkataan yang tidak menyentuh, yang tidak melanggar etika penerbitan Jepun pada masa itu. Dalam majalah-majalah dia. Majalah Nippon ke apa nama ada, Berita Malam ya contoh. Akhbar dia zaman itu dia panggil Berita Malam. Dalam Berita Malam, dia akan sajak. Tapi sajak itu mestilah yang pro Jepun. Tetapi Jepun ni dia tak faham. Dalam puisi itu dia ada siratan makna, dia ada maksud yang di sebaliknya tu faham. Ada mi di sebalik udang. Kalau udang sebalik mi. Kembali. Maknanya hak tu Jepun tak faham. Dia dapat mungkin suaka Jepun zaman yang sama sedang membangkitkan semangat untuk menentang. Hak ni biasanya sajak ni. Hak ni lah dikatakan sajak ni lah yang membakar semangat orang-orang Melayu pada masa itu. Apabila tahun 1940 lahirnya Kesatuan Melayu. Waktu Kesatuan Muda, Kesatuan Melayu, Selangor, Perak, sebagainya, sehinggalah munculnya satu kesatuan organisasi yang dinamakan UMNO, United Malayan National Organization. Lainnya berkembang. Kalau nanti Melayu berkembang, berkembang ni Persatuan Kebangsaan Melayu bersatu. Dalam bahasa Melayu, tapi lebih terkenal dengan bahasa Inggeris, iaitu